Bali merupakan antara pulau tercantik di dunia. Pada tahun 2019, Bali diiktiraf sebagai pulau ketiga terbaik di dunia. Pulau ini terkenal dengan keindahan alam semula jadi, keramahan penduduknya, pakaian adat yang anggun, serta budaya dan adab yang masih terpelihara. Semua ini menjadikan Bali sebagai destinasi pilihan pelancong dari seluruh dunia. Namun di sebalik keindahan dan kedamaiannya, Bali pernah digemparkan dengan kisah seorang warga Perancis bernama Amokren Sabet. I follow the law of England and especially the law of God. Lelaki berusia 49 tahun yang sering menimbulkan pelbagai masalah, khususnya di kawasan Berawa. Please welcome Kian Sabet. Amokren mempunyai latar belakang sebagai seorang petarung MMA, namun kariernya tidak begitu menyerlah. Sepanjang tempoh antara tahun 1999 hingga 2011, dia hanya mencatatkan 4 pertarungan profesional dengan 1 kemenangan dan 3 kekalahan. Pertarungan pertamanya berlangsung pada 5 Desember 1999, menyaksikan dia berjaya menewaskan lawannya, Mike Tomlinson. Namun selepas kemenangan sulungnya itu, dia menghilangkan diri daripada arena MMA selama hampir 10 tahun. I need to know more. Pada tahun 2009, Amokren sempat membintangi sebuah filem berjudul K. Arhan Don Ellen. Pada tahun yang sama, dia kembali bertarung pada 19 September 2009. Namun kepulangannya tidak membawa perubahan apabila terus mengalami beberapa kekalahan. Selepas pertarungan terakhirnya pada tahun 2011, Amokren meninggalkan dunia MMA buat selama-lamanya. Walaupun kariernya dalam MMA tidak begitu berjaya, Amokren sempat mengumpulkan pendapatan melalui kariernya sebagai petarung dan juga sebagai pelakon. Dari situ dia mula membuka beberapa perniagaan, termasuk sebuah syarikat keselamatan dan sebuah kelab malam di London. Sejak itu, kehidupannya berubah. Dia mampu membeli rumah mewah serta memiliki beberapa hartanah lain. Walaupun berpenampilan besar, berotot dan kelihatan menakutkan, Amokren sebenarnya dikenali sebagai seorang yang baik hati. Dia sering membantu ahli keluarga yang sedang dalam kesusahan, malah pernah membelikan sebuah rumah untuk salah seorang saudaranya. Namun kehidupannya mula berubah selepas kematian ayahnya. My mom and my dad have given me everything a kid need. Love, respect. I have love of my parents, the best parents in the world, which I love so much. Kematian ayahnya menjadi titik perubahan besar dalam kehidupannya kerana Amokren sangat rapat dengan ayahnya dan kehilangan itu memberi kesan besar kepadanya. Pada tahun 2014, Amokren membuat keputusan untuk berpindah ke Bali. Dia memasuki Indonesia menggunakan pasport pelancong yang sah sehingga Desember 2015. Di sana, dia menyewa sebuah villa di kawasan Jalan Pantai Berawa, Desa Tibu Beneng, Kuta Utara. Namun sejak menetap di Bali, tingkah lakunya dilaporkan menjadi semakin agresif dan sering menimbulkan masalah di tempat awam. Dengan tubuhnya yang besar serta penampilan yang garang, ramai orang mula takut untuk berurusan dengannya. Amokren dikatakan gemar membuli dan mengganggu orang lain. Dalam beberapa kejadian, dia pernah makan di restoran tanpa membayar. Apabila ditegur oleh pihak pengurusan, dia bukan sahaja enggan membuat bayaran, malah didakwa mengugut untuk membunuh pengurus restoran tersebut. Akibat tingkah lakunya, dia disenarai hitam oleh beberapa pengusaha pelancongan di sekitar kawasan Berawa. Seorang pengusaha villa juga mendakwa pernah menjadi mangsa ugutan oleh Amokren ketika meminta bayaran sewaan. Amokren sering menginap di villa atau hotel, tetapi enggan membuat bayaran. Tidak hanya itu, dia juga pernah menggunakan gimnasium tanpa membayar dan mengganggu pelanggan lain. Warga di sekitar Canggu dan Berawa khususnya sudah lama mengadu tentang tingkah lakunya. Namanya sering muncul dalam media sosial apabila pengguna bertanya tentang seorang lelaki bule bertatu yang sering menjerit dan dikatakan tidak membayar sesuatu. Tindakan ini menyebabkan namanya semakin dikenali di kawasan itu sebagai seorang pencari masalah. Akhirnya,
penduduk yang semakin resah mula membuat laporan kepada pihak polis. I follow the law of England and especially the law of God. Polis yang menerima laporan tidak terus menangkapnya, sebaliknya mengeluarkan beberapa surat panggilan rasmi untuk memintanya hadir ke balai polis. Namun selepas 3 kali dipanggil, Amokren tetap tidak mengindahkannya. Dia malah dikatakan pernah mengoyakkan surat panggilan itu di hadapan pihak berkuasa. Selain itu, dia turut melanggar peraturan imigresen kerana masih berada di Indonesia selepas permit tinggalnya tamat pada 27 September 2015. Pada Isnin 2 Mei 2016, sekitar jam 11 pagi, pihak polis bersama imigrasi Bandara Ngurah Rai melakukan operasi untuk menahan Amokren di kediamannya. Memandangkan sasaran mereka ialah seorang lelaki berbadan besar dan dikenali agresif, pihak berkuasa mengerahkan unit gabungan seramai 23 anggota termasuk pasukan khas dari Polda Bali. Mereka turut dilengkapi senjata sebagai langkah berjaga-jaga menghadapi sebarang tentangan. Pada awalnya, pihak polis cuba melakukan negosiasi, namun situasi bertukar tegang apabila Amokren enggan menerima kehadiran pihak berkuasa. Dia dilaporkan marah dan mula menunjukkan sikap agresif. Di sana nggak ada orang, di sana nggak ada yang ngawal. Orang lari ke sana. Oke, masuk mundur. Secara tiba-tiba, dia bertindak menyerang secara membabi buta ke arah pegawai polis di situ. Polis terlebih dahulu melepaskan 3 das tembakan amaran. Namun, tembakan amaran itu tidak memberi kesan. Malah Amokren menjadi semakin agresif dan terus mengejar salah seorang anggota polis yang berada paling dekat, yaitu Brigadir Anak Agung Putu Sudiarta. Sudiarta yang dikatakan tidak sempat bersedia dengan senjatanya, cuba melarikan diri. Malangnya, dia dilanggar oleh sebuah kereta yang kebetulan melalui kawasan itu. Akibat pelanggaran itu, Sudiarta tercampak dan terjatuh ke dalam parit. Melihat peluang itu, Amokren terus mengejar dan turut melompat ke dalam parit tersebut. Dengan agresif, dia menikam mangsa menggunakan pisau berulang kali. Sebanyak 8 tikaman dilaporkan mengenai bahagian leher, dada dan paha anggota polis tersebut. Pasukan polis segera bertindak dengan melepaskan tembakan menggunakan peluru getah ke arah Amokren. Walaupun beberapa das tembakan dilepaskan, Amokren masih tidak jatuh dan terus cuba bangkit untuk menyerang semula anggota lain. Melihat situasi yang semakin kritikal, pihak polis akhirnya melepaskan tembakan peluru hidup tepat ke arah kepalanya. Amokren sempat menunjukkan sedikit pergerakan sebelum disahkan meninggal dunia. Selamat malam, 2 orang tewas dalam penggerebekan di Denpasar, Bali. Kedua korban adalah turis asal Prancis dan anggota polisi sektor Kota Utara. Sudiarta segera dikejarkan ke rumah sakit Bali Med, namun dia disahkan meninggal dunia sebelum sempat menerima rawatan. Jenazah Amokren dibawa ke Rumah Sakit Umum Pusat Sangla untuk menjalani proses bedah siasat. Pada awalnya ramai menyangka dia meninggal dunia akibat kesan tembakan, namun hasil pemeriksaan oleh pasukan forensik menemukan fakta yang mengejutkan. Pada tubuh Amokren memang ditemukan sekitar 24 kesan luka tembakan, namun sebahagian besar daripadanya adalah kesan tembakan peluru getah yang hanya menyebabkan kecederaan pada permukaan kulitnya. Terdapat juga kesan peluru sebenar, tetapi kecederaan tersebut bukanlah punca utama yang menyebabkan kematiannya. Punca kematian Amokren adalah akibat luka parah pada bahagian leher yang memutuskan saluran pernafasan serta saluran darah utama. Kecederaan tersebut mengakibatkan kehilangan darah yang banyak dan akhirnya membawa kepada kematian. Pihak polis menyimpulkan bahawa kecederaan tersebut mungkin berlaku ketika pergelutan atau berkemungkinan terkena pisaunya sendiri ketika dia terjatuh. Penemuan ini turut menjelaskan mengapa Amokren kelihatan begitu kuat ketika kejadian. Menurut Kapolda Bali, tingkah lakunya yang tidak menunjukkan rasa sakit serta tenaga luar biasa ketika berdepan dengan anggota polis mempunyai ciri-ciri yang sering dikaitkan dengan pengaruh bahan tertentu seperti dadah atau steroid. Kenyataan itu turut disokong dengan penemuan beberapa jenis ubat di kediamannya.
Kejadian ini mendapat perhatian luas, bukan sahaja di Indonesia, malah turut dilaporkan di peringkat antarabangsa. Sebahagian besar masyarakat Indonesia menyokong tindakan pihak polis kerana melihatnya sebagai usaha mempertahankan keselamatan awam yang telah lama terganggu akibat kelakuan amokren. Namun di pihak lain, terdapat juga warga asing dan netizen antarabangsa yang mengkritik tindakan tersebut kerana menganggapnya terlalu keras selain menzahirkan simpati terhadap kematian amokren. Jenazah Sudarta dipulangkan kepada keluarga dan menjalani upacara kremasi pada 23 Mei 2016 di kuburan Padang Sambian. Beliau meninggalkan seorang isteri serta 3 orang anak yang masih kecil. Pemergiannya meninggalkan duka mendalam kepada keluarga, rakan setugas serta masyarakat Bali khususnya, sehingga kini jasanya dikenang sebagai seorang anggota yang gugur ketika menjalankan tugas dan berbakti kepada negara demi memastikan keselamatan serta keamanan masyarakat. Di sebuah desa kecil bernama Bulu Hade, tinggal seorang wanita bernama Jusmitawati, seorang suri rumah tangga berusia 36 tahun. Kehidupannya banyak berkait rapat dengan alam sekitar di tempat dia membesar. Seperti kebanyakan warga desa yang menetap di kawasan pesisir, sungai menjadi sebahagian daripada kehidupan mereka, tempat mencari rezeki bagi memenuhi keperluan keluarga. Tidak jauh dari desa itu, terdapat sebuah sungai yang dikenali sebagai Sungai Luan Boya. Sungai ini menjadi sebahagian daripada persekitaran kehidupan masyarakat desa di sana, terutama bagi warga yang bergantung kepada hasil perairan seperti mencari lokan atau kerang. Kedudukannya yang berhampiran kawasan pesisir menjadikan perairan sungai ini dipengaruhi oleh pertemuan air sungai dan laut, membentuk kawasan yang kaya dengan hasil alam. Bagi masyarakat di sana, aktiviti mencari kerang dan lokan sudah menjadi sebahagian daripada rutin kehidupan mereka. Tanggal 15 Februari 2026, sekitar jam 10 pagi, Jusmitawati bersama seorang rakan keluar menuju ke Sungai Luan Boya untuk mencari kerang seperti rutin yang pernah dilakukan sebelum ini, terutama ketika air sedang surut. Kedua-duanya menyusuri kawasan tebing sungai bersama-sama. Namun tidak lama kemudian, Jusmitawati mengambil keputusan untuk bergerak ke bahagian tengah sungai seorang diri, manakala rakannya kekal berada di kawasan tebing. Sekitar jam 11 pagi, rakannya mula berasa curiga apabila Jusmitawati tidak lagi kelihatan. Dia cuba memanggil nama Jusmitawati beberapa kali, namun tiada sebarang jawapan. Merasakan ada sesuatu yang tidak kena, rakannya segera berlari pulang untuk memberitahu suami Jusmitawati serta warga desa. Mereka kemudian melakukan pencarian di sekitar Sungai Luan Boya. Anehnya, Jusmitawati masih gagal ditemukan. Dia seolah-olah lenyap tanpa jejak. Di saat itu, satu persoalan mula bermain dalam fikiran warga Bulu Hade. Dalam bahasa tempatan, Sungai Luan Boya membawa maksud Sungai Buaya, satu nama yang dikaitkan dengan kewujudan buaya yang sering kelihatan di kawasan itu. Rasa bimbang yang pada awalnya hanya menjadi tanda tanya, kini berubah menjadi satu firasat buruk. Selepas pencarian awal tidak berjaya, kehilangan Jusmitawati dilaporkan kepada pihak Polsek Teluk Dalam sebelum operasi pencarian diperluaskan dengan bantuan anggota polis, Koramil serta pihak pemerintah kecamatan. Selepas hampir 3 jam pencarian, sekitar jam 2:30 petang, Ini wasarnya. Ya Allah ya Tuhanku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. suasana tiba-tiba bertukar cemas apabila seekor buaya muncul di permukaan air. La ilaha illallah, subhanallah. Ya Allah ya Tuhanku Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jeritan warga memecah kesunyian ketika mereka menyaksikan sendiri detik yang amat memilukan itu.
Ya Allah. Pemandangan itu sungguh mengerikan melihat reptilia gergasi itu berada sangat hampir dengan 2 orang warga yang berusaha mendapatkan semula jasad mangsa. Namun buaya yang dianggarkan berukuran sekitar 4 meter itu terus melawan dan enggan melepaskan jengkamannya. Bantu bambu. Bambunya. Selepas beberapa minit yang mendebarkan, jasad Jusmitawati akhirnya berjaya dikeluarkan dan dibawa ke daratan. Ketika itu, keadaan jasadnya sudah tidak sempurna. Suasana duka menyelubungi desa Bulu Hade apabila keluarga mangsa menerima kepulangan Jusmitawati. Setelah proses pengurusan jenazah selesai, jenazah kemudiannya dikebumikan pada hari yang sama di tanah perkuburan umum desa Bulu Hade. Seekor buaya muara raksasa. Seorang ibu rumah tangga yang sedang mencari kerang di Seorang ibu muda tewas diterkam buaya saat mencari kerang di sungai, tewas usai diterkam buaya di desa Bulu Hade. Selepas insiden itu, seluruh kawasan Sungai Loyan Buaya disisir secara menyeluruh. Warga desa yang masih diselubungi kesedihan dan kemarahan berganding bahu menyusuri setiap sudut sungai bagi menjejaki buaya yang dipercayai menjadi punca kematian Jusmitawati. Telah terjadi seorang warga desa Bulu Hade dimakan nenek atau buaya. Dalam waktu kurang daripada 24 jam, doa dan usaha keras warga desa Bulu Hade akhirnya terjawab. Buaya itu akhirnya ditemui kira-kira 1 kilometer dari lokasi awal Jusmitawati dilaporkan hilang. Reptilia yang dianggarkan berat menghampiri 2 tan itu kemudian diheret ke daratan sebelum dimatikan. Penangkapan buaya itu menjadi detik yang penuh emosi buat warga desa Bulu Hade kerana ini merupakan kes serangan buaya pertama yang mengorbankan nyawa di wilayah itu. Walaupun buaya itu berjaya ditangkap, nyawa Jusmitawati tidak mungkin dapat dikembalikan. Kawasan perairan yang menghubungkan sungai dan laut merupakan habitat semula jadi buaya muara. Peralihan antara air tawa dan air masin menjadikan kawasan seperti muara sungai sesuai untuk reptilia ini mencari makanan. Kehadiran buaya muara di kawasan berkenaan boleh menjadi ancaman kepada manusia, terutama mereka yang bergantung kepada hasil sungai sebagai sumber rezeki. Semoga tragedi yang menimpa Jusmitawati menjadi pengajaran kepada semua agar sentiasa mengutamakan keselamatan ketika menjalankan aktiviti di kawasan yang diketahui menjadi habitat buaya. Malam menjelang Hari Raya Aidilfitri sememangnya menjadi waktu yang penuh kegembiraan. Suasana seperti itu turut dirasai oleh segelintir warga desa di Semingkir. Hari Raya hanya tinggal beberapa hari lagi dan segelintir warga desa mula menjalankan tradisi mereka, iaitu bermain mercun. Di beberapa kawasan di Indonesia, termasuk Pemalang, bermain mercun ketika bulan Ramadan sudah menjadi tradisi turun-temurun. Walaupun kerajaan telah melarang aktiviti ini kerana berbahaya, segelintir warga masih menganggapnya sebagai hiburan menjelang Hari Raya Aidilfitri. Di Desa Semingkir sendiri, tradisi ini turut menjadi sebahagian daripada kehidupan masyarakat di sana. Warga Desa Semingkir mempunyai tradisi berjalan kaki pada waktu pagi selepas menunaikan solat subuh sepanjang bulan Ramadan.
Biasanya, aktiviti ini akan berakhir di sebuah kawasan lapang di desa berhampiran yang menjadi lokasi perang mercun antara rukun tetangga. Tanpa sebarang peraturan resmi, setiap kawasan akan mengantar wakil mereka untuk menunjukkan mercun mana yang paling kuat bunyinya. Disebabkan persaingan itu, ramai warga menghasilkan mercun buatan sendiri demi mempertahankan maruah kawasan masing-masing. Kemuncak perang mercun biasanya berlaku pada penghujung Ramadan. Menyedari risiko yang boleh berlaku, pihak polis telah menjalankan operasi bagi menghalang aktiviti tersebut. Namun dipercayai maklumat mengenai operasi itu telah tersebar lebih awal, menyebabkan mercun buatan sendiri disembunyikan oleh warga dan tiada sebarang rampasan dilakukan. Tanggal 7 Ogos 2013, tinggal sehari sebelum sambutan Aidilfitri, warga desa mula berkumpul di kawasan lapang berhampiran Bendung Nambo. Kanak-kanak, remaja, dan orang dewasa hadir untuk menyaksikan perang mercun antara wakil setiap rukun tetangga. Ramai yang berdiri pada jarak yang dianggap selamat, manakala sebahagian lagi mengeluarkan telefon bimbit untuk merakam detik yang dijangka menjadi kenangan indah. Pagi itu, perang mercun berlangsung seperti biasa. Namun ketika orang ramai mula bersiap untuk pulang, suasana berubah apabila muncul 3 orang pemuda yang membawa sebuah mercun gergasi setinggi kira-kira 1,5 meter dengan diameter melebihi 20 cm, hampir menyamai ketinggian tubuh mereka sendiri. Terus. Orang ramai yang pada mulanya mahu beredar membatalkan hasrat mereka dan kembali berkumpul untuk menyaksikan mercun itu dinyalakan. Mercun gergasi itu diletakkan di tengah kawasan lapang. Sebelum dinyalakan, 3 orang pemuda yang mengangkat mercun itu bersama rakan-rakan mereka sempat bergambar sebagai kenangan. Namun mereka tidak mengetahui bahawa gambar itu bakal menjadi kenangan paling menyedihkan dalam hidup mereka. Dua orang pemuda, Irfan Zaini yang memakai baju merah dan Ahmad Mutoha yang mengenakan sweater biru, bersedia menyalakan mercun tersebut. Seorang lagi rakan mereka yang memakai jaket hitam berdiri sedikit jauh daripada kedua-duanya. Namun, tidak sampai sesaat selepas api menyentuh sumbu. Suasana bertukar menjadi huru-hara. Sebahagian penonton melarikan diri, manakala sebahagian lagi hanya mampu berdiri terpaku melihat apa yang berlaku. Sebaik sahaja sumbu dinyalakan, mercun tersebut meletup hampir serta-merta. Ketiga-tiga pemuda itu tercampak akibat gelombang letupan, manakala kepulan asap tebal dan serpihan kertas memenuhi kawasan sekitar. Irfan yang masih sedar cuba menjauhkan diri tanpa menyedari bahawa kaki kanannya telah hancur. Warga di sekitar segera mengangkatnya ke dalam sebuah kenderaan pikap untuk dibawa mendapatkan rawatan. Seorang lagi remaja yang memakai topi terselamat kerana sempat melarikan diri beberapa saat lebih awal sebelum letupan berlaku. Malangnya Ahmad Mutoha yang menyalakan mercun tidak sedarkan diri. Dia kemudiannya disahkan meninggal dunia. Jenazah Ahmad Mutoha telah dikebumikan pada hari yang sama. Sementara itu, Irfan dibawa ke Rumah Sakit Margono di Purwokerto untuk rawatan lanjut. Walaupun terpaksa melalui proses amputasi pada kakinya, nyawanya berjaya diselamatkan. Tragedi itu sungguh memilukan, apatah lagi ia berlaku hanya sehari sebelum sambutan Aidilfitri. Apakah kesilapan sebenar yang berlaku? Bagaimana sesuatu yang sebelum ini sudah berkali-kali dilakukan tanpa masalah tiba-tiba berubah menjadi tragedi yang merenggut nyawa? Menurut keterangan keluarga, ketika itu angin bertiup agak kuat. Ahmad Mutoha yang ditugaskan untuk menyalakan mercun meminta Irfan melindungi api dari pemeti api supaya tidak terpadam.
kakak Irfan yang berada berhampiran menyedari sumbu mercun itu kelihatan terlalu pendek. Dia mencadangkan supaya kertas ditambah pada sumbu bagi memberi masa untuk mereka beredar selepas dinyalakan. Namun cadangan itu ditolak kerana mereka bimbang proses pembakaran akan mengambil masa yang lama. Ketika api dinyalakan, Irfan menyangka sumbu itu masih belum terbakar. Kemungkinan cahaya matahari yang terang menyebabkan mereka gagal menyedari bahawa sumbu sebenarnya sudah menyala. Beberapa saat kemudian, letupan kuat berlaku. Sehari menjelang Lebaran, seorang warga tewas mengenaskan setelah terkena ledakan mercon di Desa Semingkir, Kecamatan Randu Dongkal, Pemalang, Jawa Tengah. Tragedi di Pemalang tahun 2013 itu meninggalkan trauma kepada warga Desa Semingkir, terutama kepada keluarga mangsa yang terkorban. Selepas kejadian itu, tradisi perang mercun Desa Semingkir tidak lagi diteruskan seperti sebelumnya. Irfan Zaini, salah seorang mangsa yang terselamat, kini aktif di media sosial, khususnya TikTok, dan pernah memuat naik penjelasan berkenaan insiden mercun Pemalang yang hampir meragut nyawanya. Kena petasan, tapi saya belum tahu kalau kaki saya itu hancur gitu kan. Setelah tahu kaki saya hancur, akhirnya saya berjalan, tapi berjalannya itu merangkak gitu seperti dalam video. Untuk keselamatan saya harus diamputasi gitu kan, karena mau nggak mau, soalnya udah hancur parah gitu kan. Irfan kini dalam keadaan sehat, walaupun kaki kanannya telah dipotong dan menggunakan kaki palsu untuk meneruskan kehidupan.